Hai friends, apa khabar semua? Okey, sekarang saya nak tunjuk cara saya buat idli dan thosai menggunakan satu tepung. Okey, cara nak buat tepung tu lah. Macam mana saya buat, saya akan tunjuk. Dan saya akan bagi beberapa tips lah. Kalau follow tips tu kan, confirm idli dan chutney tu confirm jadi, tak fail. Okey, lepas tu saya akan tunjuk lah satu cara nak buat chutney. Chutney pedas tu yang saya selalu buat lah, memang sedap lah. Itu pun saya akan share. So, saya nak brother and sisters pun tengok lah. Okay, kalau suka, please share kepada kawan-kawan Thank you. Okay friends, jom tengok Ini method kedua saya buat thosai dan idli. Okay, dalam satu tepung lah, senang saja. Okay, sini saya ambil 2 cawan beras. Saya pakai beras jati boleh pakai jati, sagap, tapi beras biasa. Jangan pakai basmati ke steam rice ke, jangan pakai. Okey, cuci cantik-cantik. Saya cuci 4-5 kali. Tengok. Lepas tu saya rendam dalam air bersih dekat 8 jam. Minimum 8 jam Jangan kurang dari tu. Kalau lebih tak apa, kurang tak nak. Okey. First saya buat macam tu. Sekarang saya dah keluarkan air, saya simpan. Okey, next. Ni ialah urut dal yang full punya bukan yang split. Ni yang bulat-bulat punya. Kena pakai yang ni. Okey. Yang ni setengah cawan. Kurang daripada setengah cawan sikit tu okey. Jangan lebih dari setengah cawan. Ni semua tips tak boleh lebih. Okey. Dalam ni saya taruh halba. Nampak halba ni kan? Halba ni memang kena taruh lah. Normally India memang taruh lah. Okey. Sebab dia kena ada rasa pahit-pahit sikit. Tapi jangan taruh banyak lah. Saya pun taruh dekat 10 biji je. Tengok. Okey, jangan taruh banyak. Kalau tak taruh pun tak apa, no problem. Okey. Yang ni pun saya cuci cantik-cantik. Saya saya rendam dalam air bersih dekat 8 jam jugalah, sama time lah. Okey, sekarang saya dah keluarkan air juga. Okey. Okey, sekarang senang je kita masukkan beras ni dalam ni. Kita kena blend ni. Okey, masa blend jangan taruh air banyak. Just renyai-renyai macam ni kita blend sebab kita nak tepung tu pekat. Lepas tu gunakan air sejuk sebab kita tak nak bagi blender tu panas. Ni semua tips. Kejap saya buat dulu, saya tunjuk. Okey tengok friends, saya dah masuk dalam blender. Okey, saya rasa kena blend 2 kali lah, 2 portion. So sini ada air sejuk. Macam ni, kita taruh air macam ni saja. Renyai saja Jangan tuang So kita blend dulu. Garam ke apa ke jangan taruh, kita blend. Okay friends, tengok setiap kali blend memang susah sebab kita tak tuang air kan. So time macam ni, ambil air sejuk, just renyes macam ni. Gunakan tangan sebab kena pakai banyak tangan baru tepung tu kembang cantik-cantik So gunakan tangan, buat macam ni, kita blend lagi. Okay macam ni So saya lepas blend half kan, tepung tu dah turun. Yang balance tu pun saya masukkan sekali, saya blend. Saya renyes-renyes air, tengok. Dia memang kena pekat macam ni. Tengok. Nampak kan? Dia memang pekat. Gunakan tangan Banyak pakai tangan. Macam ni, ting main dengan tangan. Baru tepung tu dia kembang cantik-cantik. Ni semua tips macam ni. Dia kena macam ni. Macam ni Lepas tu blend 90% Tengok, jangan terlampau hancur. Sikit-sikit nampak putih-putih tu. Ni semua tips. Okey, macam ni. Lepas dah blend macam ni cantik-cantik, kita boleh transfer dalam satu bowl. Sekejap, saya transfer dulu. Okay friends, tengok saya dah transfer dalam bowl. Okay, you tengok kalau you rasa terlampau pekat tu kan, masa you transfer dalam ni kan, blender tu kan ada lekat-lekat sikit tepung kan, you taruhlah sikit air, you cuci, tuang dalam ni, no problem. As long, jangan bagi dia cair tengok. Dia kena macam ni. Pekat tapi boleh tuang. Tengok Nampak tak friends? Video ni nampak kan? Okey, sekarang saya tak taruh garam. Okey, dia ada 2 option. Kalau sekarang nak taruh garam pun boleh, atau lepas tepung tu dah kembang masa kita nak buat tu kan, kita ambil tepung yang kita nak pakai je kan, masa tu kita taruh garam, kita buat. Yang balance tu kita simpan dalam peti sejuk. Okey, ini semua kita punya wish macam mana pun. Okey, lepas tu sekarang gunakan tangan kacau macam ni. Kena buat macam ni at least 5 minit Buat kuat-kuat. Kalau rasa sakit tangan tu stop lah sekejap Buat macam ni dekat 5 minit. Baru tepung tu akan kembang cantik-cantik macam bunga kebu. Ni semua tips
gunakan tangan ya. Itu yang penting. Macam ni. Buat one side aja. Ya, saya buat dulu sebab saya letak dalam atas dapur gas ni kan, goyang pula. Sekejap. Okay friends, tengok saya dah sekarang lepas 5 minit saya transfer dalam lagi satu bowl lah, senang sikit. Okay, sekarang saya nak tutup, bagi tepung ni kembang. Dia ambil masa 5-6 jam. Okay, depends dengan weather dan juga cara kita gunakan tangan tadi. Okay, kadang-kadang untuk saya tu ambil masa 5-6 jam. Maybe untuk brother and sisters dia ambil 4 jam ke 8 jam ke. So, ini depends cara kita gunakan tangan dan juga weather. Okay, saya akan tunjuk bila dia kembang. Okay, itu yang penting. So, sekarang kita tutup, kita simpan. Setengah orang taruh dalam oven lah. Buka lampu, lepas tu taruh dalam oven. Tak payah buat tu semua Kita taruh je tepi satu one side, tutup. Dia automatik akan kembang. Follow saya punya tips, confirm jadi, don't worry. Okay, nanti kita tengok macam mana. Okay friends, jom tengok Tengok 4 jam saja. Tengok, saya punya 4 jam saja. Cantik sebab saya main dengan tangan banyak kan. Okay, sekarang katakan kalau kita nak habiskan tepung ni, you dah boleh mix dengan garam. Kalau you rasa besok you nak buat half, you keluarkan half. Campur garam baru kita buat. Macam mana kita punya wish lah. Kalau nak campurkan garam sekarang, nak simpan untuk besok pun okey. No problem. Okey. Garam taruh secukup rasa lah. Tapi jangan banyak sangat Okey, saya taruh banyak ni. Lepas tu, jangan over gaul Gaul slightly macam ni saja. Okey. Untuk buat idli, memang tepung dia kena pekat macam ni. So, kita buat idli dulu. Lepas tu, tepung ni kita mix dengan air sikit, kita buat proses. Okey, kita buat idli dulu Ni idli punya mold, ada 2 Lepas cuci, lap kering, sapu minyak. Okey, saya dah sapu dah. Lepas tu air steam kita kena kasih boil dulu. Kalau boleh taruh daun pandan. So nanti dia punya idli punya aroma tu lagi cun lah. Okey, saya nak bagi boil air dulu lepas tu saya tunjuk. Okey, tengok bila air start boil macam ni, baru kita masukkan tray idli ni. Macam ni. Lepas tu kita cover. Okey, tengok air dah tutup Yang ni ada whistle. Nampak tak? Nampak ada whistle kan? Idli punya mold ni memang macam ni lah. Okey. So lepas dia start whistle, from that kita count. Okey. Tengoklah kalau mold idli tu kecil tu dia ambil masa 6-7 minit lah. Kalau yang dia punya mold idli tu besar tu 8-10 minit. Okey, untuk nak bagi idli tu masak. Jangan overcook. Kalau overcook nanti idli tu jadi kering dan keras. Timing ni semua tips. Okey, first time you buat tu memang susah sikit lah. Kalau you was-was after 5 minit ke apa, you ambil lidi, you buka, you try cucuk. Kalau you rasa dah masak, you stop. Okey, jangan overcook. Okey, kita kena start dari sound dia bunyi. Tengok, dah start bunyi kan? Dari tu kita kena count Dengar tak bunyi? Okey, dari time ni kita kena count. So saya punya ni mold dia kecil sikit lah, maybe 6 minit 7 minit dah masak. Okey, kita tunggu dimasak. Okey, dah 6 minit saya dah tutup flame. Kita try buka. Tengok. Macam mana dia kembang. Cantik kan? Easy je buat ni Sekarang, first kita kena keluarkan tray ni, kan? You pergi dekat pipe running water, kan? Buka slow pipe, basahkan idli ni. Lepas tu lepas tray ni, simpan tray ni one side. Dia dah cool down baru kita kena keluarkan idli ni Masa panas tak boleh keluarkan. Macam ni saya dah basahkan. Lepas tu saya simpan one side. Tunggu dia cool down sikit baru kita kena keluarkan. Okey. So sekarang kita tengok cara nak buat tosai pula. Okey, ni tepung dia
Masukkan air sikit saja dulu. Jangan over air pula banyak. Kan? Ni kena cair sikit buat tosai ni. Dia kena macam ni. Nampak? Tak boleh pekat ni. Okey. Sekarang kita boleh buat tosai pula. Jom. Okey friends. Ini tosai punya pan lah. Okey. So normally tosai ni kita bukan selalu buat kan. So pasal tu masa kita buat tosai ni dia selalu tepung tu lekat-lekat lah. Susah nak keluarkan. So saya bagi beberapa tips lah. Siapa yang dah tahu tu okey lah ya. Siapa yang tak tahu tu ambil tahulah. Okey. Kalau you rasa you punya pan tu tepung melekat, senang je. You on flame. Lepas tu kan, taruh minyak sikit. Sekarang saya belum on lah. Saya cakap je. Bawang kan, macam ni. Cucuk bawang dengan garpu. Taruh minyak sikit. Lepas tu you buat macam ni. Tapi flame kena on lah. Taruh low ke atau medium flame. You buat macam ni je. Tempat yang rasa macam kasar tu dia akan jadi lembut. Itu satu tips. Second, taruh minyak, open flame, you goreng satu telur dalam ni. I mean atas ni lah You goreng telur, tapi telur tu you kena pecahkan telur tu, goreng cantik-cantik, lepas tu you kasih keluarkan telur tu, kasih bersih tapi jangan cuci Tu apply minyak, you dah boleh buat tosai. Confirm tepung tak melekat. Atau cara ketiga, saya selalu buat macam ni lah. Saya ambil satu kain, saya masukkan apa ni, asam jawa. Asam jawa. Lepas tu saya taruh minyak, saya tin macam ni lah. Tapi kena buka flame lah Macam ni pun tepung tak melekat. Ni semua tips Saya selalu buat ni semua lah. So saya share je. Macam ni. Okay. So sekarang saya nak on flame. Kita buat tosai dah panas Taruh medium flame jangan high. Sekarang kita boleh buat. Macam ni Saya ni pun jarang je buat. Bukan selalu. Tengoklah saya sampai kita nak. Macam ni je lah. Okey, dah. Tunggu dia masak. Boleh taruh minyak sikit-sikit tepi tu. Ataupun taruh minyak sapi Kalau lagi sedap. Kalau taruh minyak sapi lagi sedap So kita taruh minyak sikit-sikit. Tunggu dia masak. I dah taruh minyak sikit Kita tunggu dia masak Okey, rasanya dah masak. Tengok tengok dia senang je keluar. You nak terbalikkan pun boleh Tengok dia punya tips macam mana saya bagi. Dia tak melekat, confirm tak melekat. Kalau you nak terbalikkan boleh Saya selalu terbalikkan lah. Bagi tepung belat saya sana pun masak. Dia memang kalau follow saya punya tips ni confirm jadi. Tengok dia tak lekat. Dah habis. Macam mana you nak roll, you punya suka. Okey dah saya nak keluarkan. Tengok, cantik kan? Senang je. Kita buat lagi satu. Ni, tengok asam jawa macam ni. Kalau taruh bawang lagi best tau. Dia punya aroma bawang tu, lagi cun. Ini kecil sikit lah. Senang je buat ni. Kalau tahu tips senang je. Okey. Taruh minyak sikit Okey dah. Tengok dia memang tak lekat. Senang je. Okey. So ni pun kita remove. Okey. Confirm idli dah cool down Senang je tengok. Dia kalau cool down baru je senang nak keluarkan. Tak payah melekat-melekat. Tengok. Gebu. Tengok tu. So sekarang kita boleh transfer dalam plate. Tengok macam mana dia boleh nampakkan dari tepi. Nampak. Sebab saya buat dalam Tamil lah. Tapi banyak request suruh buat dalam Malay. Pasal tu saya buat. Kan? Senang je.
Sebab saya ni suka masak. Tengok. Belakang tu. Aduh. Cun. Memang cun. Sedap. Okey, macam ni kita keluarkan senang je tengok. Tak mahal. Pan ni pun tak mahal. Cek dalam online Murah je. 30 lebih dah boleh dapat. Okey. Lepas ni saya nak tunjuk cara ringkas nak buat chutney. Cara saya lah Ada banyak cara tapi saya buat one of the way lah. Yang easy, yang sedap. Confirm semua suka. So kita tengok tu. Okey, ini cara ringkas tapi confirm sedap, semua suka. Okey. Ambil kelapa parut, kalau boleh bahagian putih lah, yang fresh Lepas tu cili kering. Cili kering ni tengoklah berapa pedas kita nak. Kalau tak nak yang pedas punya, yang nak yang putih punya chutney tu, jangan taruh ni. Cara sama. Okey. Kalau yang nak pedas, taruh ni. Yang chutney putih tu kan, itu yang kelapa punya tu jangan taruh ni. Yang pedas punya taruh ni. Okey. Lepas tu bawang kecil. Taruhlah berapa banyak kita nak. Kalau banyak lagi sedap Saya taruh ni 3. Lepas tu ginger. Halia Ni. Ni pun berapa banyak kita nak, suka kita. Ambil ni dulu Okey, taruh pan, minyak sikit. Kalau minyak nak panas tu, masukkan halia dengan bawang. Ni, cili kering pun okey. Okey. Just tumis lah. Tak payah sampai masak betul-betul lah Sampai dia punya aroma keluar pun dah okey. Medium flame lah. Jangan bagi dia hangus dah. Okey, kita buat macam ni dulu Tunggu dia lembut sikit lah. Potong cincai-cincai pun tak apa sebab kita nak blend pun. Ni tak payah potong cantik-cantik semua, tak payah. Sebab kita nak blend. Dia punya smell tu dah ada dah. Good smell. Taruh garam. Garam lepas blend pun you boleh test. Kalau tak cukup you boleh add. So jangan taruh garam banyak sekarang. Takut nanti over pula Kita tumis ni dulu sekejap. Okey, sekarang masukkan kelapa parut. Dekat 2-3 minit cukup tak payah lama-lama. Okey, lepas tu tutup flame, bagi dia cool down, taruh air suam sikit, tengoklah pekat mana kita nak. Kalau nak cair ke, nak pekat ke, you blend. Okey, kena blend, simpan dulu. Lepas tu ada next kita kena buat. Kita gaul macam ni, mix. Dia punya aroma tu dah keluar dah. Okey, dah cukup. Tak payah lama-lama ni. Okey, tutup. Bagi dia cool down. Blend tu, taruh warm water. Blend. Tengok pekat mana kita nak. Kalau nak garam, kita add garam. Okey, kita wait dulu. Okey, tengok lepas dah cool down, saya add warm water. Saya dah blend cantik-cantik. Sebab saya punya ni pekat. Saya suka pekat kan. Cecah dengan tosai dengan idli memang sedap. Garam pun saya add tau. Kalau boleh taruh sikit gula. Lagi dia punya rasa tu memang sedap. Okey, sekarang saya dah blend, saya ketepikan, taruh balik pan macam ni Okey friends, tengok saya dah sediakan pan, dah isi minyak secukup. Lepas tu ni curry leaf. Curry leaf ni kan saya buat macam ni lah. So dia punya wangi tu lagi kuat keluar. Okey, lepas tu kita keluarkan lah. Lepas tu ni cili kering 2 ke 1 ke okey. Lepas tu ni udang dal yang split punya yang pecah punya. Kalau ada ni baguslah. Lepas tu mustard seed. Tunggu minyak panas, masuk. Tumis saja. Tunggu dia punya tu tukar warna, brown-brown sikit. Lepas tu kita masukkan atas chutney ni. Tu je. Dah habis. Tuang atas chutney Tengok dah tukar kan? Urat dal tu dah tukar warna, tengok. Dia dah masak macam ni. Kan? Dah. Tutup flame. Yang ni kita tuang atas chutney. Macam ni. Tengok. Senang je kan? Tengok. Try buat. Confirm
brother and sister suka. Cara yang paling senang. Chutney ni taste memang sikit pun tak lari. Okay, memang sedap. Yang penting garam dengan gula sikit tu kena taruh ngam-ngam lah. Tengok cantik kan? Hai, dah tengok kan? Senang kan? Tengok. Sedap dia punya chutney tu, pedas. Lepas tu ini confirm gebu confirm gebu. Tak payah takut. And of course tosel lah. Makan dengan chutney memang sedap. Garam dengan sikit gula tu kena add tau. Lepas tu jangan cair sangat. Chutney tu jangan cair sangat. Dia kena pekat-pekat dah. Sedap. Siapa pun boleh buat ni. Hanya follow the tips. My favorite. Panas lah. Panas terik. Macam saya cakap tu, no? Gebu. Macam saya cakap, tepung tu banyak gunakan tangan. Kalau banyak main dengan tangan tu, dia cepat kembang, dia gebu. Jangan fikir kotor ke bersih ke apa, bukan. Buat ni memang kena macam tu. Tips. Okay. Thank you so much. Dan keep watching. Kalau ada permintaan nak resepi lain dalam bahasa Melayu, please comment. Saya try buat lah the best. Okay. Thank you.